Salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung bab yang akhir sekali, bab 10, iaitu pengurusan keuangan bagi matematik penggunaan. Kita terus ke kertas 1 untuk format instrumen peperiksaan SPM KSSM mulai 2021. Terus kita bincang soalan 1. Jadual menunjukkan pendapatan Encik Husin. Kita lihat gajinya 3,500, allowance 800, sewa dia terima 600 dan dividen 250. Itu kan pendapatan aktif Encik Husin. Jadi kita kena bezakan pendapatan aktif dengan pendapatan pasif. Jadi pendapatan aktif adalah pendapatan utama, gaji, allowance, dan pendapatan pasif adalah pendapatan apa? Pendapatan sampingan. Jadi di sini kita lihat yang utama Husin adalah gaji dan allowance. Maka sewa yang diterima adalah pendapatan pasif, dividen, juga pendapatan pasif. Maka gaji tambah dengan allowance. Kita akan dapat berapa? Ya, kita akan dapat 4,300. Soalan 2, yang manakah pembelanjaan tidak tetap? Kita kena bezakan juga pendapatan tidak tetap dengan tetap. Apa maksud pembelanjaan tetap? Pembelanjaan tetap adalah pembelanjaan yang konstan atau tetap setiap bulan, dan pembelanjaan tidak tetap adalah pembelanjaan yang berubah-ubah setiap bulan. Jadi apakah pembelanjaan tetap? Ya, seperti sewa rumah atau pinjaman rumah atau pembayaran pinjaman kereta atau kenderaan. Jadi tidak tetap adalah ya makanan ataupun pembelanjaan dapur. Baik, kita pergi pada soalan 3. Baca soalan. Yang manakah antara berikut ialah tempoh masa bagi matlamat kewangan jangka pendek? Jadi kita kena faham dan tahu dan bezakan matlamat kewangan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Ya, jika jangka pendek berapa? Ya, kurang dari pada 1 tahun.
Boleh? Sederhana, antara 1 hingga 5 tahun dan jangka panjang lebih daripada 5 tahun. Kita pergi pada soalan 4, pelajar 1 menyurutkan proses pengurusan keuangan. Menentukan matlamat. Pertama. Kedua, menilai kedudukan kewangan. Ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Keempat, melaksanakan pelan kewangan. Baik, yang kelima apa? Ya. Jadi kita nak tahu adakah apa yang kita rancang kita dapat laksanakan, atau paling kurang kita dapat mengetahui adakah lebihan kewangan kita ataupun pembelanjaan kita lebih daripada pendapatan. Jadi kita perlu sentiasa menyemak kemajuan. Adakah tiap-tiap bulan itu kita dapat lebihan daripada perbelanjaan kita. Jawapan apa? Kita menyemak kemajuan, lepas tu kita akan mengkaji semula apa patut kita buat untuk kita dapat lebihan positif dalam aliran tunai kita. Maka kita akan lihat perbelanjaan kita mana yang lebih, mana yang kita boleh kurangkan perbelanjaan. Ataupun kita lebihkan pendapatan kita dengan kerja sampingan. Jawapannya mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Soalan 5. Baca soalan. Puan Salihah menerima pendapatan aktif sebanyak 1,850 dan pendapatan pasif sebanyak 1,600 dalam sebulan. Ia mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 2,850 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 980 setiap bulan. Hitung aluran tunai bulanan Puan Salihah. Hitung aliran tunai bulanan Puan Salihah. Jadi, aliran tunai ini adalah juga lebihan dalam pendapatan tolak perbelanjaan kita. Ataupun dia boleh jadi berkurang atau negatif untuk aliran tunai kita. Maka aliran tunai sama dengan apa? Ya, pendapatan bulan, semua pendapatan aktif dan pasif ditolakkan dengan pembelanjaan tetap dan tidak tetap. Dan pendapatan tetap
masalah dan pendapatan tidak tetap ataupun pendapatan pasif sampingan, tolakkan dengan pembelanjaan tetap dan pembelanjaan tidak tetap. Kita dapat alirannya adalah aliran positif, itu 4,520. Kita pergi kertas 2, bahagian A. Lengkapkan 5 langkah dalam proses pengurusan kewangan. Jadi pertama, tadi, apa dia? Ya, kita menetapkan matlamat. Apa matlamat kita? Dalam jangka pendek, jangka sederhana dan panjang. Tetapkan matlamat apa yang kita mahu. Apapun kita impikan, tetapkan matlamat. Okey, nanti kita betulkan ini, letakkan matlamat bukan maklumat. Jadi untuk tetapkan matlamat, kita juga perlu melihat kedudukan kewangan kita. Adakah lebihan ataupun ya defisit ataupun negatif aliran tunai kita? Okey, terus mewujudkan plan kewangan. Pas kita plan, kita rancang, kita laksanakan. Dan akhirnya kita mengkaji semula aliran tunai kita ataupun lebihan tunai dan menyebab kemajuan. Jadi kita boleh kaji adakah mana yang boleh kita kurangkan pembelanjaan supaya kita dapat aliran positif. Ataupun kita boleh lebihkan pendapatan kita. Contohnya soalan 2. Okay, jadual 1 menunjukkan kepada pendapatan dan pembelanjaan bulanan Cik Anis. Okay, inilah pendapatan aktif 1,500, pendapatan pasif 800, pembelanjaan tetap 1,850 dan pembelanjaan tak tetap 900. Hitung aliran tunai bulanan Cik Anis. Hitung aliran tunai bulanan Cik Anis. B, jika Cik Anis telah menerima pendapatan pasif dan juga belanjaan meningkat sebanyak 30%. Jika Cik Anis tiada menerima pendapatan pasif dan jumlah perbelanjaan meningkat sebanyak 30%, jelaskan kesan terhadap aliran tunainya. Kita buat soalan A. Jadi aliran tunai pendapatan bulanan
tolak dengan perbelanjaan bulanan. Di pendapatan aktif tambah dengan pendapatan pasif, tolakkan dengan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Dapat aliran tunainya positif, kelebihan 1,550. Okay, B. Jika Cik Anis tidak menerima pendapatan pasif, kita tidak akan masukkan yang mana? 800 ni. Kita tidak akan tambah. Jadi 3,500 kita akan tolakkan dengan pembelanjaannya setiap bulan. Kita darabkan berapa peratus? Betul di sini jumlah pembelanjaan meningkat sebanyak 30%. Maksudnya kita akan darabkan semua pembelanjaan dia didarabkan dengan 130%. Boleh? Okay. Maksudnya pendapatan aktifnya 3,500. Betul? Untuk aliran baru dia, soalan B, 3,500. Kita ada pendapatan pasif, tidak perlu kita tambah dengan 800, terus kita tolakkan dengan perbelanjaannya. Itu berapa? 1,850 belanjaan tetap dan tidak tetap. Okay. Kita boleh kurungkan darab dengan 130%. Meningkat 100 kita darab dengan 30. Kita dapat berapa? Negatif 75. Apa maksud negatif 75? Aliran tunainya negatif atau kekurangan sebanyak RM75. Jadi apa yang boleh kita jelaskan kesan terhadap aliran tunainya? Jadi 1,500 tolakkan dengan belanjaannya meningkat 30%, akan dapat negatif 75. Jadi kita boleh tuliskan atau jelaskan aliran tunainya menjadi negatif. Ini kekurangan sebanyak RM75. Maka berlaku defisit pendapatan.
Kita pergi soalan 3, kita baca soalan 3. Pendapatan bulanan Puan Hani ialah 9,500. Dia menyimpan 10% daripada pendapatan bulanannya. 10%. Dia menyewa kedainya yang kadar sewa 500. Jadi ini pelanjaan ke pendapatan. Ya, pendapatan. Pendapatan apa? Pendapatan pasif. Jumlah pembelanjaan tetap bulanannya adalah 2,250 dan pembelanjaan tidak tetapnya ialah 2,170. Pelajar 3 menunjukkan matlamat kewangan jangka masa pendek dan jangka panjang Puan Fatin. Lihat jadual matlamat jangka pendek. Jadi, kita lihat matlamat jangka pendeknya untuk membeli sebuah handphone pintar dengan harga berapa tu? 5,399 dan tempoh masanya untuk kumpulkan duit itu 5 bulan. Okey, matlamat jangka panjang membeli kereta dengan harga 218,580 dalam jangka masa 3 tahun. Okay, dalam masa 3 tahun. Berdasarkan pelan kewangan Puan Hani, adakah dia dapat mencapainya? Jelaskan jawapan anda. Okey, kita lihat dulu aliran tunai dia. Pendapatan, tolakkan dengan pembelanjaan. Dan kita mesti ingat bahawa dia menyimpan 10%. Jadi, kita cari pendapatan bulanannya, keseluruhannya. Lepas tu kita akan tolak dengan 10%. Untuk kita dapatkan baki pendapatan bulanannya. Baru kita tolakkan dengan perbelanjaan tetap dan pembelanjaan tidak tetap. Kita lihat aliran tunai ini, kita kirakan dahulu berapa kelebihannya. Okay, aliran tunai Puan Hani, pendapatan tolak dengan perbelanjaan. Ini pendapatan tetap tambahkan dengan pendapatan pasif. Tolakkan apa? 10%. Jumlah ni semua 7,000 kan? Pendapatan bulanan dia. Dengan 10% dapat berapa? Itu baru kita tolakkan dengan pendapatan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Baik, kita akan dapat berapa? Alirannya positif ataupun negatif.
Positif ya? Ya, positif. Ini berapa lebihannya? 1,880. Daripada ini, kita akan kira berapa jumlah tumpul yang boleh Puan Ani dapat. Okey, untuk jangka masa pendek. Jangka masa pendek. Ni handphone pintar 1,880. Ya, dia akan kumpulkan dalam 5 bulan. Berapa semua? 5,400. Jadi, dia dapat capai tak jangka pendeknya? Ya, boleh sebab puan tu harganya 5,399. Maka dia ada lebihan. Berapa lebihan dia? Berapa duit yang dikumpulkan? Jadi, 5,400 tolakkan 5 bulan, dia akan beli handphonenya, dia akan dapat lebihan baki daripada duit yang dikumpul. Berapa? 4,100. Betul? Okey, itu lebihannya. Maka masa yang sama, dia ada matlamat untuk jangka panjang. Jangka panjangnya mendapatkan satu kenderaan dan nilai 1,850. Kita kirakan jangka panjang. RM 1,800 setiap bulan. Okay. Mungkin dan matlamat jangka panjang ni mungkin lepas dia beli handphone ataupun serentak dengan permulahan duit handphone. Jadi kita kirakan saja 3 tahun darab dengan 12 bulan. Akan dapat berapa? RM42,180. Dia mengumpul duit ini lepas dia beli handphone. Berapa lebihan duitnya? 4,001. Jadi kita tambahkan 4,001, cukup tak untuk mencapai matlamatnya? Dapat berapa? Dia kumpulkan 46,481. Ini kurang dari harga kereta tu.
1,450. Kurang yang dikumpulkan. Jadi kita boleh buat kesimpulan. Mana buat kesimpulan? Kita nak jelaskan. Okey, jadi kita dah kira 1,880. Jangka pendek, kita boleh jelaskan Puan Hani dapat mencapai matlamat jangka pendek untuk membeli telefon pintar. Kedua, jangka panjang diharapkan tambahkan dengan lebihan duit yang dikumpulkan untuk mendapatkan telefon pintar itu 4,001, masih juga kurang daripada harga kereta yang nak beli. Maka capai atau tidak mencapai? Puan Hani tidak dapat mencapai. Puan Hani tidak dapat mencapai matlamat jangka panjangnya untuk membeli kereta idamannya. Baik, kita pergi ke kertas 2 bahagian B. Okay, kita lihat jadual aliran tunai, pendapatan lebihan atau defisit. Raja 2 menunjukkan kewangan peribadi Hasan. Senang. Senang. Jadi kita lihat pendapatannya, keseluruhannya kita lihat ada huruf A, B, C, D, E, F maksudnya. Soalan A, berdasarkan pelan kewangan di atas, cari nilai bagi A, B, C, D dan F. Kita lihat gaji bersih 8,500, allowance kerja 250, dividen saham 800, jumlah pendapatan bulanan berapa? Ini jumlah pendapatan bulanan kita tambah semua. Berapa? RM10,050. Betul? Semua betul Tolak simpanan tetap bulanan 10% daripada jumlah pendapatan bulanan. So, kita harapkan jumlah pendapatan bulanan itu dengan 10%. Dapat berapa? 10%. 10% daripada jumlah pendapatan bulanan 1,005. Baki pendapatan bulanan daripada 10% diasingkan daripada pendapatan bulanannya 10% untuk simpanan dan juga tolak simpanan untuk dana kecemasan. Itu berapa? 250. Maka tolakkan lagi. RM10,050 tolak RM1,005 tolak RM250. Berapa baki pendapatan bulanannya? RM10,050 tolakkan RM1,005 tolakkan dengan RM250. Maka kita akan dapat C. Baki pendapatan bulanan. Apa? Ya, semua dapat kan? Yang lain? Maka kita dapat
8,795. Lepas tu tolak pembelanjaan tetap bulanannya, ini angsuran pinjaman rumah berapa? 2,100, dan angsuran kereta ini 1,200. Jumlah pendapatan tetap bulanan kita tambah 2,100 dengan 1,200 berapa? 3,300. Tolak pembelanjaan tidak tetap bulanan. Okey, utiliti rumah, air, bil elektrik, belanja petrol, okey, perniagaan untuk anak-anak, yuran, pembelanjaan, persekolahan semualah, barangan dapur, dan pemberian kepada ibu bapa. Kita tambahkan berapakah jumlah belanjaan tidak tetap bulanan. RM3,000 kan? RM3,000. Lepas tu baru kita tolakkan baki pendapatan bulanan dengan jumlah pembelanjaan bulanannya. Ini 3,300 dengan 3,000. Buat berapa? Adakah lebihan ataupun defisit? Lebihan kan? Baik, lebihan Lebihan maksudnya aliran tunainya positif. Dapat 2,455 lebihan. Baik, boleh? Jika sebelahnya pendapatan, semua pendapatan kita akan tolakkan dahulu dengan apa yang dia hendak simpan, apa yang dia asingkan daripada pendapatannya. Itu 10%. Dan juga untuk dana kecemasan, dia akan asingkan 250. Maka kita akan dapat baki pendapatan. Baki pendapatan tu baru kita tolakkan dengan semua pembelanjaan. Kira pembelanjaan tetap ataupun tidak tetap. Baru kita akan dapat nilainya positif ataupun negatif. Baik, keselamatan pada soalan tadi, soalan 3 tadi. Soalan 1, kertas 2 bahagian B ni. Kita dah lihat pelan kewangan bagi Husna ataupun ada tunainya. Kita baca apa contohnya. Husna menetapkan pelan kewangan di atas pada tahun 2020. Dia ingin menyimpan semudah wang 700,000 untuk dana asal hidupnya selepas berserah pada tahun 2035.
Jika Usnah mencapai matlamat kewangan dan tempoh yang ditetapkan, beri justifikasi anda. Maka daripada lebihan duit itu, kita akan kira matlamat jangka panjang ni kan. 2035 pada 2020. Jadi kita akan dapat masa jangka panjang tu 15 tahun. Jadi kita perlu darab lebih kurangannya dengan 15 tahun. 15 tahun tu kita akan tukar kepada bulan. Boleh? Kita lihat boleh ke tidak boleh. Duit lebihannya RM berapa? 2,000. RM495. Okey, jadi kita lihat daripada pelan kewangannya, dia ada asingkan 10% untuk peranan. Jadi kita boleh tambahkan duit simpanan dia itu setiap bulan dia asingkan 10%, iaitu 1,005. Okey, dari sini kita akan darab dengan 15 tahun. Bulan-bulan kita akan darab dengan 12 bulan. Berapa? Jika dia mencapai 700,000 dan 15 tahun, berapa? Yang tadi kan, lebihan dia 2,455. Tambahkan dengan duit yang diasingkan pendapatannya 10%, itu 1,005. Kita boleh tambahkan, sebab ini adalah duit yang disimpan, yang diasingkan untuk simpanan. Kita akan darab dengan berapa? 15 tahun darab 12 bulan. Capai ke tidak capai? Berapa? 630,000. Capai ya? Di kesimpulannya tak boleh. Nanti kita justifikasikan, beri alisan, beri alasan perkiraan yang kita dapat tadi. Juga kita boleh buat cadangan supaya Usnah ataupun buat Usnah boleh capai pendapat lebihannya 2,455, 6,130. Maka kita cadangkan Usnah perlu mengurangkan pembelanjaan tidak tetapnya, sekurang-kurangnya 390 sebulan. Okey, pembelanjaannya mungkin pembelanjaan dapurnya boleh dikurangkan, atau pembelanjaan apa lagi daripada jadual.
Okey, kena kurangkan utiliti rumah, bil air, elektrik, semua dia boleh jimatkan, boleh kurangkan. Okey, kurangkan penggunaan air, kurangkan penggunaan elektrik. Dia mesti kumpulkan dalam 390, mesti kurangkan hingga 390 sebulan untuk dia mencapai matlamat kewangannya banyak 700,000 dalam tempoh 15 tahun. Okay, soalan 2. Kita baca soalan 2. Jadi sebenarnya pendapatan bulanan sebanyak 8,500. Dia hendak beli sebuah kereta berharga 75,000 yang membayar 10% daripada harga kereta sebagai bayaran pendahuluan. Ini membuat pinjaman bagi harga kereta tersebut daripada sebuah bank dengan kadar faedah 3.2% setahun. Hitungkan amount yang dipinjam oleh Danish daripada bank itu. Amount yang dipinjam itu kita kena tolakkan duit pendahuluan yang dibayar. Apakah duit pendahuluan yang dibayar 10% daripada harga kereta. Jadi 75,000 kita tolakkan dengan 10% daripada 75,000. Dapat berapa? 67,500 yang Danish akan pinjam. Jadi hitungkan jumlah pinjaman yang Danish perlu bayar. Sekiranya tempoh bayaran balik adalah 7 tahun. Maka daripada 7,500 kita akan tambahkan dengan interest ataupun ada faedah 3.2% setahun. Kita dapat berapa? Jadi 32% dari 67,500 adalah 32% darab dengan tolakkan duit pendahuluan. Maka darab dengan 7 tahun. Berapa? Dia 82,620. Okay, seterusnya hitungkan suran bulanan. Suran ni kita akan bahagikan dengan bulanan. Kita tahu bahawa 7 tahun, 7 tahun tu kita darab dengan 12 kan? Maka kita akan dapat ansuran bulanan. Apa ansuran bulanan dia? RM983.57.
Okey, dijustifikasikan Maklumat Kewangan Danish bagi pembelian kereta dengan menggunakan konsep smart. Jadi D smart specific maksudnya khusus. Khusus maksudnya bila masa berapa jumlahnya. Jadi sini Maklumat Danish adalah khusus itu ingin membeli sebuah kereta dengan amaun pinjaman yang ditetapkan, iaitu RM75,000. Okey, M. Itu spesifik. Satu, measurement. Measure boleh diukur, matlamat itu boleh diukur dengan semuanya wang yang perlu dibayar. Itu RM75,000. A. Di A ni apa? Achieve, dapat dicapai. Benda itu dapat dicapai mengikut pendapatan bulanannya. Adakah boleh dicapai? Jadi, Maklumat Danish boleh dicapai kerana dia mampu membayar RM183.57 sebulan daripada pendapatannya, iaitu RM8,500 sebulan. Dapat dicapai. Achieve. R apa? Realistik. Benda yang real. Benda yang boleh seperti dicapai. Maksudnya benda tu bukan hairan. Jadi ini memiliki sebuah keadaan dalam tujuan adalah realistik dengan pendapatannya sebulan sebanyak RM8,500. Maka kita kena bandingkan pendapatan dia dengan apa yang hendak dia capai untuk dia beli. Adakah dia mampu? Jadi dia hanya perlu membayar sebanyak RM183.57 berbanding pendapatannya. Dan akhirnya T, time, tempoh masanya berapa? 7 tahun yang Danish tetapkan. Okey. Itu pernyataan yang berikut adalah keperluan atau kehendak membayar ansuran kereta setiap bulan. Adakah kehendak atau keperluan? Dia bukan keperluan. Asas. Jadi, kereta adalah keperluan. Kehendak ni benda-benda yang penting, asas. Kerana rumah tempat perlindungan kan. Memberi 2 bulan gaji sebagai bonus, itu kehendak. Okay. Penting untuk membayar gaji pada pekerja. Nyatakan 2 pendapatan aktif dan pendapatan pasif di dalam jadual di bawah. Ini yang kita bincang tadi. Tuliskan ataupun nyatakan pendapatan aktif. Ya, gaji allowance untuk aktif pendapatan utama.
Permisif, pendapatan sampingan, dividen, sewa rumah diterima. C. Khidmat bawah menunjukkan pendapatan dan pembelanjaan bagi Asia dan Junaidah bagi satu bulan tertentu. Okey, kita lihat pendapatan masing-masing Asia dan Junaidah. Gaji bersih, dividen, komisen, jualan pinjaman perumahan, bil utiliti dan premium insurans. Cari jumlah pendapatan dan pembelanjaan Asia dan Junaidah. Jadi kita kira jumlah pendapatan masing-masing Asia dan Junaidah. Kedua, Asia dan Junaidah, siapakah mempunyai kedudukan kewangan yang paling baik? Jadi kedudukan kewangan paling baik ini maksudnya kita akan cari aliran tunai untuk Asia dan Junaidah. Adakah lebihan ataupun defisit ataupun aliran tunai positif ataupun aliran tunai negatif. Jadi kita kira dulu pendapatan Asia 8,750 tambah 800 tambah 400 tolakkan dengan 2,300, 700 dan 250. Dapat berapa? Okey kan? Okey, jumlah pendapatan dahulu. Okey, kita tulis ni ikut soalan lah. Soalan mahu jumlah pendapatan. Jadi kita asingkan jumlah pendapatan dan perbelanjaan. Tak perlu kita tulis aliran tunai sama dengan jumlah pendapatan dan pembelanjaan. Kita asingkan jumlah pendapatan dahulu. Jadi jumlah pendapatan. Okey, jumlah pendapatan Asia 8,750 tambah 800 tambah 400 kan? 5,150. Jumlah belanjaan 2,300 tadi tambah 700 tambah 250, 7,250. Junaidah pendapatannya 7,800 tambah 850 tambah 350, 5,000. Jumlah pembelanjaan Junaidah 2,200 tambah 650 tambah 200, 3,030. Jadi kita nak tahu aliran ataupun kedudukan kewangan yang mana yang lebih baik antara Asia dan Junaidah. Siapakah mempunyai kedudukan kewangan yang paling baik? Kita kira aliran tunai mereka. Tolakkan 9,950 tolak 3,250. Berapa lebihan ni? Adakah defisit? Lebihan ni berapa? 6,700. 6,700. Junaidah 9,000 tolak dengan 3,030. Ada lebihan? Ada kan? Ada berapa? 5,970. Jadi kita dapat buat kesimpulan bahawa Asia macam lebih iaitu 1,700 berbanding Junaidah hanya 5,170. Okay, ada soalan? Dalam masa 15 minit ini ada soalan? Okay, ada soalan lain lagi? Okay, jika tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Kita jumpa kelas yang berikutnya. Sekian.